A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa'al khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Semua sihat ke hari ni? Kalau macam batuk-batuk ke sesama ke, kena makan ubat ya. Pastikan kamu dalam keadaan yang sihat waktu belajar. Kalau badan sakit, tak sihat, susah nak belajar, tak dapat fokus. Baiklah, pada hari ini kita akan teruskan sesi PDPR Pendidikan Islam kita di bawah bidang akidah. Tajuknya ialah Al-Alim dan Al-Hakim. Apa maksudnya ni Ustaz? Al-Alim dan Al-Hakim ni adalah dua daripada 99 nama Allah. Asma'ul Husna, nama-nama Allah. Nama-nama Allah ada 99. Tapi pada hari ini kita akan fahamkan dua daripada 99 nama Allah itu. Iaitu Al-Alim dan Al-Hakim. Maksudnya nanti kita akan tahu sekejap lagi. Mari kita saksikan slide yang seterusnya. Sebelum kita memahami apa maksud Al-Alim dan Al-Hakim, mari sama-sama kita buka buku teks pada muka surat 66. Dalam muka surat 66 ni kamu dapat lihat, Ustaz bacakan ya. Ustaz guna pen sekejap. Yang ini. Pameran keajaiban dunia. Ini adalah pameran, ada dua murid. Dia tengok gambar pada pameran ni. Yang pertama, gunung berapi. Gunung berapi ni banyak di negara mana? Cuba sebutkan, negara mana yang banyak gunung berapi? Di Malaysia tiada ya. Di Indonesia banyak gunung berapi. Ada gunung Merapi dekat sana. Sebab tu dekat sana banyak bencana. Kadang-kadang meletus dia punya gunung berapi tu. Bergegar dekat sana. Bahaya ya. Boleh menyebabkan banyak kematian. Kemudian ada gerhana matahari. Gerhana matahari berlaku pada waktu siang, bukan waktu malam. Waktu gerhana matahari ni bulan limpas, dia lalu depan matahari. Jadilah begitu dia punya suasananya. Gelap sedikit waktu siang tu. Siapa pernah tengok gerhana matahari? Cuba angkat tangan. Cantik kan? Tapi kita tak boleh tengok terus. Guna mata kasar kita tengok gerhana matahari. Nanti mata kita sakit. Kena guna cermin mata hitam. Ataupun alat tertentu lah. Macam teropong ke. Teropong yang khas. Yang dekat pusat angkasawan tu kan. Pusat kaji apa? Kaji alam, kaji bulan. Dia ada alat khas tu. Untuk tengok bulan ataupun matahari. Tapi kalau tengok matahari terus mana boleh kan? Bahaya. Jadi kena guna alat yang tertentu lah. Untuk kita tengok gerhana matahari ni. Baiklah, yang seterusnya adalah aurora. Ini adalah aurora. Aurora maksudnya ada tulis dekat sini. Aurora maksudnya fenomena berupa cahaya terang yang kelihatan di langit pada malam hari. Berbentuk jalur atau tirai yang biasanya berwarna merah, hijau ataupun ungu. Ini kita dapat lihat pada waktu malam. Kadang-kadang langit tu sangat cantik. Bercorak-corak, berwarna-warni. Itulah aurora. Kemudian yang terakhir sekali, galaksi. Macam cerita Boboiboy kan, ada galaksi. Boboiboy, galaksi. Kita berada di dalam galaksi Bimang Sakti. Sangat luas, sangat besar sangat. Kejap lagi kita tengok video ya, sama-sama. Jadi apa yang dua murid ini cakap? Murid yang ini cakap, Subhanallah, hebatnya. Lepas tu kawan dia cakap, betapa bijaksananya pencipta alam ini. Siapa yang ciptakan ya alam ini? Kamu jawab sendiri. Kamu boleh cipta begini? Tak boleh kan? Siapa yang hebat tu ya? Yang ada super power yang gila-gila tu. Yang super power yang tak boleh ditewaskan, tak boleh dikalahkan tu. Siapa yang power tu? Siapa yang berkuasa tu? Kamu jawab sendiri. Mari kita saksikan video ini ya bersama-sama.
Banyak lagi yang besar-besar, berapi. Banyak bintang-bintang dalam galaksi kita. Ada banyak lagi galaksi ya dekat alam semesta ni. Ustaz tunjuk sampai sini dululah kan. Nanti kat YouTube boleh tengok yang panjang lagi. Siapa yang menciptakan alam ini? Kamu jawab sendiri. Siapa yang hebat ni? Baiklah, sekarang kita akan memahami apakah maksud Al-Alim dan Al-Hakim. Sebelah kiri adalah Al-Alim. Al-Alim maksudnya Allah Maha mengetahui setiap sesuatu secara terperinci. Semua perkara di dunia ni dia tahu. Dia tahu apa yang kita cakap dalam hati. Dia tahu apa yang kita berbisik dengan kawan kita. Dia tahu apa yang kita tapuk-tapuk yang kita sembunyikan daripada pengetahuan ibu bapa kita. Apa yang kita rahsiakan, Allah tahu. Bila COVID-19 ni akan berakhir, Allah tahu. Bila dunia ni kiamat, bila kita kahwin, bila kita meninggal, semua Allah tahu. Itulah Allah Al-Alim. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Itulah maksud Al-Alim. Sekarang Al-Hakim pula. Al-Hakim maksudnya Allah Maha bijaksana, mencipta dan mentadbir alam. Dia bijak, dia pandai, paling pandai. Dia cipta, dia pandai lah. Apa yang kita mampu cipta? Dekat SK Nango. Apa yang kamu cipta? Kapal terbang. Itu pun boleh hancur, boleh koyak guna kertas. Apa yang kita ciptakan boleh musnah bila-bila masa. Manusia ciptakan kereta, laptop, handphone, bila-bila masa boleh hancur. Macam Allah ciptakan juga, tapi Allah cipta lagi hebat, lagi besar. Handphone kecil je, kereta kecil je. Bila-bila masa, kalau accident boleh hancur. Tapi Allah ciptakan alam semesta ni lama dia punya jangka hayat dia. Tapi akan diakhiri dengan hari kiamat nanti. Kita tak tahu bila. Allah lebih bijak, Allah lebih tahu. Allah lebih bijak nak hapuskan COVID-19 ni. Cuma Allah belum kehendak dia untuk lenyapkan COVID-19 ni dari dunia ni. Dia yang cipta, dia lah yang takbir alam ni. Dia yang susun bumi dekat sini, matahari dekat sini, planet Zuhal dekat sini, awan berbentuk bentuk pokok ke, bentuk love ke, begini. Dia tahu, dia bijak macam mana dia nak atur dunia ni. Dia tahu, dia bijak bila nak musim hujan. Dia tahu bila musim banjir. Dia lebih tahu, dia lebih bijak. Jadi kita tak boleh pertikaikan pun apa yang Allah aturkan untuk kita. Kita terima dengan kesabaran, ketabahan. Kita kena banyak berdoa pada dia, minta yang baik-baik saja dengan dia. Setiap ciptaan mengandungi hikmah, faedah dan tujuan. Ya. Kita tak tahu apa pun hikmah COVID-19 ni, tapi Allah lebih tahu. Dia lebih bijak. Kenapa? Dia cipta COVID-19 ni melalui virus tu. Virus Allah yang ciptakan.
ada hikmahnya. Mungkin sebab hikmahnya kita kena jaga kebersihan, makan makanan yang bersih, kena makan vitamin C, makan buah-buahan yang mampu kuatkan imun badan, kekuatan badan. Banyak hikmah dia. Kita kena cari dan belajar sendiri. Ada tujuannya. Allah ciptakan sesuatu tu untuk kita. Sama ada untuk kebaikan ke ataupun keburukan. Kita yang kena nilai sendiri. Faham semua? Baiklah, sekarang kamu buka buku teks muka surat 68. Ustaz bacakan ya. Atas sekali. Dalil nakli nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Ini tajuk atas sekali. Dalil nakli ni adalah sumber daripada Al-Quran ataupun hadis. Tentang bukti lah yang kita cakap Allah tu mengetahui dan bijaksana. Nombor 1 kita tengok. Apakah pandangan kamu tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita lihat sebentar tadi? Nombor 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ilmu dan kebijaksanaan Allah tiada tandingan. Maksudnya tiada siapa boleh lawan. Nombor 3. Betul murid-murid, ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeza daripada manusia. Ilmu dan kebijaksanaan manusia terbatas, sedangkan ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Maksudnya kat sini, kita manusia boleh fikir beberapa perkara je. Tapi Allah segala-galanya, dia tahu. Kita banyak benda yang kita tak tahu. Jadi terbatas. Allah tidak terbatas. Semua benda dia tahu. Kita punya otak, fikiran kita ni limited. Allah no limited, unlimited. Macam data pula kan. Data yang kita guna internet tu ada terhad dia tu. Tapi kalau Allah punya data unlimited. Tak terbatas. Nombor 4. Ustazah, apakah dalil nakli Allah Al-Alim dan Al-Hakim? Nombor 5 ni kita baca sama-sama ya. Dengar kemudian ikut macam Ustaz baca. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alimun hakim. Surah An-Nisa ayat ke-26. Maksudnya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itulah pelajaran kita untuk hari ini. Faham semua? Kalau tak faham, kena ulang ya tengok video ni. Baiklah, ini adalah slide yang terakhir. Kamu kena jawab. Cuba jawab. Jawab sendiri ya. Tak perlu tulis pun. Sebutkan saja. Sebutkan 3 tanda kebijaksanaan Allah di alam semesta ini. Apa contohnya? Cuba sebutkan 3 tanda kebijaksanaan Allah di alam semesta ini. Ustaz bagi 2 ya. Kamu fikir ya 3 yang lain. Contohnya Allah jadikan matahari sebab untuk kasih terang alam ni waktu siang. Jadi boleh buat kerja kalau terang. Boleh pergi menombak. Itu yang satu. Yang kedua, tanda Allah bijak. Allah ciptakan rumput sebab nak bagi makan kambing. Kambing kan makan rumput. Itu makanan dia untuk dia terus hidup dan membesar, mengembek-embek. Lagi apa 3 tanda yang kamu kena fikir sendiri. Jangan tiru jawapan Ustaz ya. Bagi jawapan tu. Kalau kamu kena rakamkan suara kamu dekat WhatsApp. Selamat mencuba. Itu sahaja untuk hari ini. Syukran jazilan. Ma'assalamah wa ila liqa'. Assalamualaikum. Bye.